Okey, selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita sambung belajar penyejatan air. Okey, hari itu kamu sudah tengok video yang mengkaji tentang kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat tidir air kan? Jadi hari ini kita nak tengok penyejatan air. Okey, pertama, kamu perlu tahu penyejatan air itu adalah proses apa? Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi wap air. Okey, dia tukarkan air menjadi wap air dan proses ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan sebarang suhu. Tak semestinya nak 100 Celsius baru boleh menyejat Jadi dia boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, kalau kamu tengok gambar raja di tepi sini, dia adalah menunjukkan perubahan molekul-molekul air yang mengalami penyejatan. Yang pertama, zarah-zarah di dalam air itu, kalau kamu nampak, dia akan menerima haba. Jadi, kalau dia menerima haba, dia akan bergerak dengan sangat cepat sebab dia ada tenaga kinetik yang lebih tinggi. Jadi, semasa dia bergerak cepat, kamu nampak tak? Zarah-zarah itu akan meninggal cecair. Dia akan terlepas ke udara. Jadi, zarah-zarah itu tersejat Jadi, hanya molekul pada permukaan cecair sahaja akan tersejat. Okey? Untuk penyejatan. Okey, jadi yang ini adalah penyejatan. Okey, sekarang hari itu kita ada tengok juga nanti kamu akan tengok juga itu faktor-faktor yang mengkaji faktor penyejatan. Itu adalah eksperimen Jadi kita dengar penerangan dulu, nanti kamu tengok eksperimen. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang pertama, kelembapan udara. Okey, kalau di udara sudah ada banyak wap air, okey, jadi adalah bermaksud udara itu ada kelembapan yang tinggi. Kalau sudah ada kelembapan yang tinggi, proses penyejatan akan lagi lambat sebab dia macam sudah penuh dengan itu air kan. Jadi zarah-zarah tak dapat nak keluar. Jadi kamu ingat macam itu. Okey? Kalau lembab, kadar penyejatan perlahan. Okey? Jadi yang kedua, kamu tengok luas permukaan. Luas permukaan air yang terdedah. Okey, kalau luas permukaan yang besar, jadi lebih banyak molekul air boleh terlepas ke udara. Jadi proses penyejatan akan menjadi lebih cepat. Okey, yang ketiga, suhu persekitaran. Okey, apabila suhu persekitaran meningkat, maksudnya zarah-zarah itu akan mendapat lebih banyak tenaga. Kalau lebih banyak tenaga, dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Jadi dia lebih mudah terlepas ke udara. Jadi kadar penyejatan meningkat. Okey, yang last sekali, pergerakan udara. Okey, kalau udara ada itu angin, okey, ada angin, jadi dia boleh lebih cepat kering. Okey, proses penyejatan itu lebih cepat sebab pergerakan udara ini boleh membantu zarah-zarah itu dibawa ke udara dari permukaan air. Okey, jadi ini adalah 4 faktor yang boleh mempengaruhi penyejatan air. Kalau kamu nak senang ingat, kamu tengok yang tengah-tengah ini, Pasar Seni Kuala Lumpur. P, pergerakan udara. S, suhu persekitaran. K, kelembapan udara. L, luas permukaan. Jadi ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air.
Okey, jadi sekarang kita bandingkan dua-dua penyejatan air dengan pendidihan. Okey, tadi kita cakap penyejatan air ini berlaku di seluruh permukaan cecair. Tetapi pendidihan itu dia berlaku di seluruh cecair, bukan permukaan saja. Yang dalam tu dia pun boleh tukar. Okey, yang kedua, suhu. Kalau penyejatan apa-apa suhu. Kalau pendidihan hanya pada 100 Celsius saja. Okey, penyejatan adalah sangat perlahan. Mungkin kamu nak mengidai baju 1 hari baru kering kan? Okey, kalau pendidihan itu sangat cepat. Kalau kamu pergi pakai, dia cepat jadi kering. Okey, jadi kita tengok dipengaruhi. Okey, penyejatan dipengaruhi daripada 4 faktor tadi dengan yang pendidihan selaginya dia dapat itu tenaga yang capai takat didih, jadi dia boleh mendidih dengan cepat. Okey, selepas tengok perbezaan mereka, kita tengok persamaan. Persamaan antara penyejatan dan pendidihan, dua-dua melibatkan perubahan keadaan dari cecair kepada gas. Air sudah hilangkan jadi gas. Okey. Dua-dua menyerap haba. Dua-dua mentukarkan tenaga haba menjadi tenaga kinetik. Sebab zara-zara itu gerak jadi dia dari tenaga haba menjadi tenaga kinetik. Okey, akhir sekali kita tengok aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Okey, kita ada 4 contoh kat sini, tapi ada banyak contoh lagi kamu boleh fikirkan. Jadi kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama, okey, merawat kecederaan. Okey, contohnya ubat-ubat yang berasaskan alkohol boleh digunakan untuk merawat kekenjangan otot. Sebab kalau penyejatan alkohol itu dia boleh mengurangkan kesakitan. Biasanya kalau kamu pernah guna, kamu akan rasa sejuk kan? Kalau itu sebab penyejatan alkohol. Yang kedua, kamu boleh mengawet makanan kering. Contohnya ikan masin ataupun buah-buahan, kamu boleh keringkan. Okey, itu juga aplikasi penyejatan. Yang ketiga, yang paling kamu biasa guna, mengeringkan pakaian. Okey, kamu mengidai pakaian. Jadi dia akan sangat cepat jadi sejuk. Jadi kering, sorry. Okey, last sekali, menyejukkan badan. Ini juga sama. Peluh kita, kenapa semasa kita panas akan keluarkan peluh? Sebab peluh itu dia akan membawa itu haba daripada badan kita. Jadi melalui penyejatan ini nanti badan kita akan disejukkan. Selain itu macam contohnya garam laut pun daripada air laut melalui penyejatan air. Okey, cuba fikirkan contoh-contoh lain yang mengaplikasikan penyejatan. Okey, itu sahaja untuk hari ini.